Ini adalah video pertama saya membincangkan topik teknik menjawab soalan SPM Matematik. Alright, so dalam peperiksaan SPM Matematik kertas 2 terutamanya, dia ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B, dan saya rasa semua student sudah faham berhubung dengan format kertas peperiksaan, tetapi tidak salah untuk kita bincangkan sedikit. Okey, pada bahagian B kita diperuntukkan 48 markah dan kita ada 5 soalan. Saya nak share sedikit info tentang pecahan-pecahan kertas ni. Okey, untuk bahagian A kita ada 11 soalan dan ia membawa 52 markah. Alright, kita ada bahagian B 5 soalan dan hanya perlu menjawab 4 soalan dan ia membawa 48 markah. Nah, saya lebih fokus kepada bahagian B kerana bahagian B ini soalan-soalan yang dikeluarkan itu sangat standard. Sangat standard dan daripada topik yang sama sahaja. Jadi ia memudahkan kita untuk lebih fokus dan memudahkan kita untuk memastikan kita dapat 48 markah ini. Okay, so dalam bahagian B dia ada 5 topik. Topik yang pertama adalah graph of function. Okay, itu topik yang pertama. Topik yang kedua transformation. Topik yang ketiga adalah topik statistik. Topik yang keempat topik plan and elevation. Okay. Okay. And topik yang kelima adalah topik Earth as sphere. Okay. Saya cadangkan kepada para pelajar untuk fokus kepada 4 topik ini. Mengapa tidak Earth as a sphere, cikgu? Sebab topik ini ramai pelajar, berdasarkan pengalaman yang lepas, mereka menyatakan amat sukar untuk memahami topik ini. Jadi itu berdasarkan pengalaman. Tidak salah juga kalau pelajar nak belajar Earth as a sphere. Tapi dalam video-video saya yang akan datang nanti, saya akan fokus kepada perbincangan 4 topik utama ini. Dan saya gelar ini adalah Big Four. Okay, Big Four. So first kita akan lihat graph of function. Video hari ini kita akan start membincangkan graph of function. Okay, part yang pertama yang cikgu nak tarik perhatian para pelajar adalah kita buat sedikit analisis, simple analisis berhubung dengan soalan dari fungsi mana yang dikeluarkan di SPM bermula tahun 2015 hingga tahun 2019. Okay, let us do a bit of analysis. Nah, lihat di soalan nombor 12A. Ini soalan pertama. Biasanya graph function dia adalah soalan pertama di bahagian B. A, dia bagi kita fungsi reciprocal function. Okay, dia ada over X. Alright, so 2015 reciprocal function. Kita tengok 2016. Alright, 2016 dia keluarkan fungsi kuadratik. Okay, reciprocal function kuadratik. And then pada tahun 2017 dia keluarkan fungsi kubik. Alright. Pada tahun 2018 dia keluarkan fungsi reciprocal lagi. Okay, ada over X, reciprocal. Fungsi salingan dalam bahasa Melayu. And then pada tahun 2019, iaitu tahun lepas, dia keluarkan kuadratik. Nah, kalau kita lihat analisis mudah, 2015 dia keluarkan reciprocal function. 2016 dia keluarkan kuadratik. Okay. 2017 dia keluarkan cubic function. 2018 dia keluarkan reciprocal. 2019 dia keluarkan kuadratik. Dan apa yang bakal keluar pada 2020? Kalau kita ikut trend analisis ini, cikgu, saya rasa cubic function keluar. Kemungkinan besar cubic function akan keluar. Okey, tetapi bukan pasti.
Jadi, kita mestilah fokus kepada ketiga-tiga jenis fungsi ini. Okey, supaya apa-apa je soalan keluar, kita boleh jawab. Nah, kalau kita lihat cubic function, okey, adalah kemungkinan yang amat tinggi keluar di 2020. Jadi oleh itu saya akan mulakan saya punya perbincangan hari ini, okey, dengan topik graph of a function, mengambil fungsi kubik. Okay, so kita start with that. The next, kita akan buat reciprocal, then after that kita akan buat quadratic. Sebab quadratic most likely tidak keluar sebab dah keluar pada tahun 2019. So quadratic will be the last, cubic is the first, followed by reciprocal, and third quadratic. Itu saya punya plan. So dalam video saya akan setiap soalan yang saya akan bincangkan, saya akan sediakan dalam 2 part. Okay? Sebab terlampau panjang. So untuk perbincangan dalam video ini, saya akan buat soalan AB dahulu. Dan pada video yang akan datang, saya akan buat perbincangan untuk menjawab soalan C dan D. Alright. So, kita boleh jump ke 2017 sekarang. Kita pergi ke 2017. Okay. Ini adalah soalan yang dikeluarkan pada tahun 2017 semasa SPM. Alright. Soalan dia terbahagi kepada 4 pecahan. 12A, 12B, 12C, dan 12D. So, setiap tahun untuk soalan graph of function, dia ada 4 bahagian untuk soalan yang pertama. Okey, pecahan markah dia, soalan yang pertama 2 markah, soalan yang kedua B 4 markah, soalan yang ketiga C 2 markah, dan soalan yang terakhir D, dia bagi kita 4 markah. So, total 12, simple. So, hari ini saya akan cover bagaimana untuk menjawab soalan 12A dan 12B. Nah, kalau kita lihat peruntukan markah 12A, 12B, 6 markah total dia. So, meaning we already cover half out of 12 marks untuk soalan ini. So, kita start terus. Kita start terus. Alright, soalan yang pertama, dia minta kita complete table 2 in the answer space on page 175. Oh, ini abaikan sebab saya ambil info ni daripada buku. Saya dapatkan dari buku. For the equation y equals to negative x to the power of 3 plus 4x plus 10 by writing down the values of y when x equals negative 2 and x equals 1.5. Okey, untuk ini kita boleh gunakan calculator. Baik, saya akan letakkan jadual dia. Okey, ini jadual dia. So this is the table yang dia maksudkan. Alright. So, table dia ada 2 tempat kosong. Markah yang dia peruntukkan 2 markah. Okay, itu dia 2 markah. So, kita kena isi 2 tempat kosong ini dan kita akan dapat 2 markah. Mudah, begitu saja. Okay, sekarang apa yang kita perlu buat? Right? Kita gunakan calculator dan kita masukkan nilai negatif 2 ini ke dalam setiap X yang ada pada persamaan yang diberi. Supaya kita dapat cari nilai Y. Okey, cara kita key in dalam calculator pun sangat penting. Kita tidak boleh buat sikit kesilapan, dia akan memberi jawapan yang berbeza. Okey, kita lihat. First, dia bagi kita negatif. So, saya tekan negatif. Alright, saya tekan negatif. Negatif. Sorry. Kurungan. Sebab X dalam itu negatif 2. Okay, tutup kurungan, kuasa 3. Alright, tambah 4 kurungan negatif 2, kurungan lagi, tambah 10. Nah, pastikan cara kita mengunci masuk ataupun key in info ini tadi betul. Okay, pastikan untuk setiap value X, cikgu kurungkan dia menggunakan bracket. Power di luar bracket. Alright, power di luar bracket. So, kita tekan equals, kita dapat jawapan 10. So, anak-anak tulislah jawapan di sini 10. Okay, now kita bergerak ke 1.5. Next value. Alright, next value, kita ulang proses yang sama, negatif. Alright,
bracket 1.5 bracket to the power of 3, okay, plus 4 bracket 1.5 bracket plus 10. Alright, then press equal. Now, para pelajar akan dapat 12.625. Okey, bagaimana kita nak menulis jawapan ini? Now, kita tidak boleh tulis 12.625 kerana dalam graf paper kita nanti amat sukar untuk kita mencari point 5 ini. Point 2 ni, ini second decimal place ni. Alright. Ini mungkin kita boleh kita guna estimation. But the third decimal place ni memang sukar. So anak-anak boleh tulis 12.62 ataupun 12.63, tak menjadi masalah. Tapi saya personally, saya akan follow apa yang dia bagilah. Kalau dia bagi satu decimal place, I just take one decimal place, should be enough, sufficient enough to get 1 mark. So cadangan saya, tulislah 12.6. Itu sahaja. Cukup. Alright, section A, soalan 12A kita dah siapkan. Now kita akan jawab soalan 12B. We move to 12B. Okay, so apabila kita menjawab soalan 12B, anak-anak, paling penting sekali adalah kita mesti tumpukan perhatian kepada scale yang diberi. Nah, kita lihat scale yang diberi. Kita baca soalan dengan teliti dan kita highlight bahagian scale. For this part of the question, use graph paper provided on page. Okay, ni memang tak logik lah, nombor 176 ni. Abaikan ini. Maksud dia di muka surat apa dalam peperiksaan is up to the paper that day lah. You may use a flexible curve rule. Now, ini satu benda yang student tanyalah. Boleh tak bawa flexible curve rule cikgu masuk ke dalam dewan peperiksaan? Boleh. Sebab dalam kertas peperiksaan dibenarkan ya. Tapi itu perkara yang tidak begitu penting. Yang penting adalah scale, seperti yang saya kata tadi. Scale. Using scale of 2 cm to 1 unit. Okay. On the x-axis and 2 cm to 10 units on the y-axis, draw the graph of y equals to negative x to the power of 3 plus 4x plus 10 for the value of x between negative 3 to 4. Okay, scale. Ingat ni, scale. Nah, apa yang dia maksudkan 2 cm to 1 unit on x-axis? Okay, ini yang dia maksudkan. Nak tengok tengok balik di table ini. Tengok balik di table ini. Tadi dia kata unit 2 cm to 1 unit. Tengok table baris X. 2 cm to 1 unit maksudnya, okay, ini nilai formula dia, negatif 3. Dia mesti satu per satu kita hitung. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jelas kita lihat 1.5 dan 2.5 itu bukan scale. Tidak menurut scale. 1 unit. So, kalau tengok negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, itu satu per satu. Now, that follow unit yang diminta dalam scale. So, apakah 1.5 dan 2.5 ni cikgu? Ini biasanya pengganggu soalan. Okay, pengganggu supaya budak terkeliru. So, nanti apabila mereka tulis dalam tagraf, mereka akan buat kesilapan. Okay, so be careful dengan itu. Dan satu lagi, scale yang kita mesti fokus adalah 2 cm to 10 units on the y-axis. 2 cm to 10 units. Ini maksudnya kita mesti tahu nombor dalam multiple of 10. 10, 20, 30, 40, 50 kan. So, apa tugas yang kita perlu buat apabila kita lihat pada baris Y ni? Kita mesti mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Dalam kes ini, kalau kita screen di baris ini, kita lihat 25 adalah nilai terbesar and negative 38 adalah nilai terkecil. So, kita kena cari nilai gandaan 10 multiple of 10 yang sama dengan 25 atau dekat dengan 25. So, cikgu, kalau saya ambil 20 okey ke? Okey, 20 tak boleh. Sebab 20 kurang daripada 25. So, kita ambil nilai terbesar yang terdekat dengan 25, iaitu 30. Okey, untuk kes negatif 38 pula, kita ambil
negative 40. Okay. Sekarang tiba masa untuk kita melukis graf. Nah, di sini pelajar, berdasarkan pengalaman saya yang lepas, ramai yang akan terhenti di sini kerana tak tahu bagaimana nak mula dan bagaimana nak melukis. Jadi di sini cikgu nak sharekan sedikit tips yang saya selalu guna, dan saya harap pelajar boleh ambil tips ini dan praktikkan semasa menjawab soalan graph of function. Okay, sebenarnya sangat mudah. Dalam kaedah yang saya gunakan kaedah seperti ini. Now, saya tahu scale yang diberi kepada saya 2 cm to 1 unit on x-axis. And then satu lagi 2 cm to 10 unit on y-axis. Alright. So, kita mula dengan x-axis dulu. X-axis, ini x. Okay. Kita tulis nombor-nombor itu di sini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. So, saya biasanya akan tulis beginilah. Okay, di sini saya akan tulis negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, saya akan buat begitu. So, apabila saya sudah buat begitu, okay, saya boleh identify kedudukan paksi Y saya pada nombor ini. Pada kosong. So, what I do, I take my ruler dan saya lukis satu garis lurus. Okay. Dari atas sampai bawah graph paper saya. Okay. Kemudian saya akan lukis arrow dan saya tulis Y. Ini yang saya selalu praktikkan. Saya terus cadangkan para pelajar terus tulis paksi Y. Now, untuk nilai-nilai X, saya sudah selesaikan. Now, I need to find nilai-nilai Y. Nah, ingat tak tadi, kita sudah tetapkan 30 dan negatif 40? Okey, itu bermaksud 30 ini mula di sini. Kita tulis di sini 30. Dan kita mengira secara menurun mengikut gandaan 10. 30, 20, 10, 0, negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. Okey, settle. So, apa yang saya berminat sekarang adalah kosong ni. Ini yang saya berminat. Saya berminat dengan kosong. Kosong itulah menunjukkan di mana paksi X saya. So, saya ambil pembaris. Saya lukiskan paksi X ini. So, anda nak boleh putar-putarkan kertas masa peperiksaan, tak jadi masalah, supaya kita dapat angle yang lebih baik untuk melukis paksi X. Right. Then, saya akan lukis arrow dan tulis X. Okey, sebelum itu, sebelum saya padam value yang di atas ini, saya transfer dia ke paksi yang sepatutnya lah. Alright, saya transfer dia. Okey. 0, 1, 2, 3, 4. Oops. Okay. Okay, 4. And then di paksi yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Now here, saya letak 30, 40, 20, 10 and 0. And after that, saya letak negative 10, negative 20, negative 30, negative 40. Okay, walaupun dia sampai negative 40, saya selalu sarankan pelajar untuk penuhkan info di bawah ini. Alright. Dia tak jadi masalah. So, graf kita jadi lebih cantik lah, penuh dengan information. But it doesn't matter sebab graf kita tidak akan sampai ke lebih daripada yang kita lukis tadi. So, what pelajar kena buat is to clean up this area yang kita guna tadi. Padam. Okay. Begini yang para pelajar kena buat semasa peperiksaan.
Okay, padam. Tak lama padam ni. Few second je. Okay. Dan unit juga kita padam. Alright, so sekarang kita pergi ke plotting. Alright, sekarang kita nak buat plotting. Okay, plotting yang kita guna mesti berbantukan table yang kita ada tadi. Alright, X negative 3. Dia bagi kita Y 25. So, untuk itu kita plot di sini. X negative 3, Y 25. 3Y 25, di sini 25. Okay. And then, next value yang kita ada diberi negative 2. Alright, negative 2, Y 10. So, negative 2, Y 10 di sini. Okay, ini 10, sorry. Okay, ni. Okay, negative 1, dia bagi kita 7. So, kalau negative 1, 7, dia di atas ni ini perkara yang pelajar kena beri perhatian. Pelajar kena beri perhatian sebab 7 itu, okay, bergantung kepada kotak-kotak kecil ini. Now, kalaulah nilai di sini 5, maka untuk setiap kotak yang kecil ni kita tak boleh kira satu-satu. Sebab dia akan mendapat kesilapan. So, part itu saya akan cover nanti. Saya akan cover nanti. Kita settle dulu soalan ni. Kebetulan kita dapat sekian 10. Berarti setiap kotak kecil ni kita kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, untuk dapatkan 7, negative 1, 7, kita kira di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, di situ 7. Alright. Next value yang kita dapat. Negative 1, 7 settle. Kita nak buat 0, 10. When X equals to 0, Y 10. X equal to 0, Y 10. Ini dia. Ini pun kadang-kadang menjadi masalah pelajar. Kerana pelajar kata, cikgu dekat mana? X0. Di sinilah X0. Ini X0. Sebab tu kita tulis 0 di situ. Okay. Perhatikan scale itu. Nanti kita akan bincang lebih lanjut untuk scale yang berlainan selain daripada 10. Untuk plotting yang berikutnya, kita meneruskan untuk nilai X1, Y13. X1, Y13, 10, 11, 12, 13. Alright. Next value is 1.5. Now, di sini kena ambil perhatian yang lebih serius. 1.5 ini, nilai Y dia 12.6. Ingat, 12.6 ni bukan 13. So, kita tak boleh plot pada 13. Kita slightly lower than 13. And remember, 1.5 di sini. Ini 1.5. Okay. 1.5 di antara 1 dan 2. So, slightly before 13. 10, 11, 12, 13 kan. Kita buat di bawah sedikit. Estimation Okay, di situ. Alright. And then, next value 2.5. 2.5. Alright. 4.4. Again, 4.4 estimation. 2.5. Again. Satu lagi trik di sini. Ini 2.5. Okay. Yang dia nak kita plot is 4.4. Not 5. Slightly low after 4. Alright. 2.5 di sini. So, not 5 but slowly higher than 4. 1, 2, 3, 4. Slightly higher. Estimate lah. Okay. Alright. So, next value 3, negative 5. 3, here 3, negative 5. Di sini 5. Okay. Next, 4, negative 38. 4, ini 4, negative 38. Okay, kita sampai sini. 40. 41, 40, 39, 38. Itu dia. Okay, now, kita nak melukis graf ini. Saya nak share satu tips untuk para pelajar. Tips ini saya selalu share dengan pelajar-pelajar di sekolah. Di mana cara saya melukis graf ini, saya selalunya memberi perhatian begini. Katakan saya bermula di sini. Posisi tangan saya ini penting. Saya punya teknik, saya akan letak pen di sini dan mata saya akan melihat ke titik yang berikutnya. So, begitu. Okay.
Nah, ada kelemahan juga kalau kita posisikan tangan di posisi yang salah. Kalau kita posisi begini, kita sampai di sini, we cannot see points up here. Betul tak? Di atas ni kita tak boleh nampak. So, saya selalu posisikan tangan saya naik sikit. So, saya akan lukis. Okay, mengikut gerakan itu. Okay, saya selalu simulasikan dahulu sebelum saya melukis. Okay, tekanan tangan juga tidak boleh terlampau berat. Kita ringankan sedikit. So, kita lukis. Okay, lukis. Right. Okay, tengok tangan cikgu. Lukis dengan smooth. Okay. Saya rasa saya punya graph almost perfect. Kalau anak-anak tengok almost perfect. Nampak tak? Okay. So, untuk hari ini, inilah graph cubic function yang diberi dalam soalan tadi. Dia berbentuk ini. Okay. So, untuk setakat hari ini, saya ingat sampai di sini saja dulu. Saya akan sambung pada video yang berikutnya. Okay. So, setakat ini dulu. Kita akan jumpa lagi di part yang kedua. Okay. Sedikit masa lagi, saya akan upload dan saya harap anak-anak teruskan belajar. Kalau anak-anak ada soalan, sila tulis soalan tadi ataupun apa-apa cadangan ke, buat tulis di ruangan komen. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa support cikgu. Klik like, share, komen dan yang penting sekali subscribe. Subscribe ni penting kerana setiap kali saya upload, anak-anak akan akan dapat automatic notification. Okay, new video uploaded. So please subscribe ya. Okay, kita jumpa lagi.